Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada kamu semua para pelajar yang mengambil mata pelajaran pendidikan Islam, kelas Fikir Adil dan Fikir Azam. Pada hari ini, hari Ahad, bertarikh 28 Februari tahun 2021, kamu bersama lagi dengan Cikgu Hafiz untuk sama-sama belajar berkenaan dengan tajuk mentaati ibu bapa di dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Jadi, Cikgu harap kamu semua telah bersedia untuk menerima pengajaran dan pembelajaran daripada Cikgu. Jadi, seperti biasa, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membaca doa. Jadi, Cikgu harap kamu semua dapat berdoa bersama-sama dengan Cikgu. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma htah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, perhatian kepada kamu semua. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, pastikan kamu mempunyai modul lembaran nota yang telah Cikgu sediakan sebagai rujukan kamu. Lembaran nota ini ada Cikgu sediakan bersama kamu semasa sesi pengambilan modul latihan dan nota tempoh hari oleh ibu dan bapa kamu. Gambar yang ada di dalam tayangan slide ini adalah contoh nota yang Cikgu berikan kepada kamu. Nota ini sangat penting kepada kamu sebagai rujukan kamu untuk sesi pembelajaran pada hari ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan sesi pengajaran kita pada hari ini. Pada hari ini, kita akan mempelajari berkenaan dengan unit 7, iaitu mentaati ibu dan bapa. Baik, pada akhir pengajaran ini, kamu semua akan dapat menyatakan dua intisari ayat dari surah Luqman. Ayat 14 surah Luqman. Yang keduanya, kamu dapat menerangkan 3 sebab-sebab wajib mentaati kedua ibu dan bapa kamu. Jadi siapakah ibu dan bapa ini? Ibu dan bapa ini adalah orang yang melahirkan dan yang telah membesarkan kita. Di dalam agama Islam, iaitu agama yang kita anuti, ia sangat menekankan tentang adab dan penghormatan seorang anak kepada kedua ibu dan bapanya. Hal ini bukan perkara yang enteng yang boleh kamu buat main-main. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah berfirman dalam surah Luqman ayat ke-31 seperti yang berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni على وحن وفصاله في آمين أن اشكر لي ولوالديك إلي المسير. صدق الله العظيم.
Dan inilah maksud ayat 31 surah Luqman, di mana Allah telah berfirman, dan kami mewajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan, dari awal mengandung hingga ke akhir menyusukannya. Dan tempoh menceraikan susunya dalam tempoh 2 tahun. Yakni dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua-dua ibu bapa kamu, dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Kalau kita melihat daripada surah Luqman ini, jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Tidak kiralah apa pun kamu seorang raja, kamu seorang Perdana Menteri, kamu seorang cikgu, kamu seorang ustaz, walau apa pun kejadian kamu mestilah berbuat baik dan menghormati serta mentaati ibu bapa kamu. Allah telah memberitahu kepada kita bahawa ibu telah mengandungkan kita dengan menanggung berbagai-bagai keseksaan dan kelemahan demi untuk melahirkan kita. Kalau kamu tidak percaya, kamu cuba tanya kepada ibu kamu. Susah tak sewaktu mengandungkan kamu selama 9 bulan? Kemudian ibu kamu menyusukan kamu selama hampir 2 tahun. Betapa sukarnya kehidupan ibu kamu demi membesarkan maafkan cikgu. Jadi, sebab itulah Allah sangat menekankan kepada kita supaya menghormati kedua ibu bapa kita. Sekarang mari kita lihat intisari dari ayat 31 surah Luqman. Yang pertamanya, kita sentiasa dituntut untuk berbuat baik kepada ibu bapa kita. Jika sekiranya ibu kita meminta kita tolong, membuat sesuatu kerja, tolong dengan hati yang ikhlas. Jangan sesekali melawan perintah kedua ibu dan bapa kamu. Yang keduanya, berbuat baik kepada ibu bapa merupakan satu ibadah. Ya, benar. Ya, berbuat baik kepada ibu bapa itu merupakan satu ibadah. Ibadah itu tidak tertakluk kepada perbuatan-perbuatan seperti sembahyang, puasa dan sebagainya. Berbuat baik kepada ibu bapa juga merupakan suatu ibadah. Yang ketiganya, berakhlak mulia terhadap ibu bapa ialah kewajipan setiap anak. Janganlah sesekali kamu meninggikan suara kamu kepada kedua ibu dan bapa kamu, kerana itu merupakan perbuatan yang keji dan berdosa. Yang keempat, ibu telah bersusah payah menanggung rasa sakit dan letih semasa mengandung, melahirkan, membesarkan dan mendidik kita. Betapa susahnya kehidupan ibu kita sewaktu dia mengandung, sakit yang ditanggungnya sewaktu melahirkan kamu, kesusahan yang ditanggungnya untuk membesarkan dan mendidik kamu. Jadi kita sebagai seorang anak haruslah sentiasa mengenang pengorbanan ibu kita. Yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia supaya tidak mensyirikkannya, malah sentiasa bersyukur kepadanya dan mentaati ibu bapa. Apa maksudnya? Memerintahkan manusia supaya tidak mensyirikkannya. Ini bermaksud Allah itu Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Janganlah kamu menyembah sesuatu selain daripada Allah. Dan sentiasalah bersyukur dengan setiap rezeki yang telah dikurniakan Allah kepada kita. Ibu dan bapa kita itu merupakan pemberian daripada Allah kepada kita dan kita wajib untuk bersyukur. Dan yang terakhirnya, mentaati ibu bapa. Perkara ini sangat dituntut oleh agama. Baik, kenapa kita dituntut untuk mentaati ibu dan bapa? Kenapa? Kenapa cikgu? Kenapa kita mesti mentaati ibu dan bapa? Ini soalan ni sebenarnya sangat senang untuk dijawab. Ya, sangat senang untuk dijawab. Tetapi cikgu berikan 8 sebab kenapa kita dituntut untuk mentaati ibu dan bapa kita. Yang pertamanya,
Mentaati ibu bapa merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya. Allah sendiri telah berfirman dalam surah Al-Luqman tadi bahawa kita mesti mentaati ibu dan bapa kita. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sendiri sangat mentaati, sangat menghormati ibunya walaupun dia seorang anak yatim. Nabi Muhammad seorang anak yatim, ibunya meninggal semenjak dia masih kecil. Namun kasih dan sayang Nabi Muhammad kepada ibunya tidak pernah luntur. Dalam setiap solatnya, dia akan menghadiahkan bacaan doa kepada ibunya dan juga bapanya. Yang kedua, ibu telah melahirkan kita, mengasuh dan menjaga kita dengan penuh kasih sayang. Tak ada ibu yang jahat dekat dunia ni. Ya, kalau dia marah-marah pada kita itu maksudnya dia sayang dengan kita. Ya, dia tidak mendera kita. Okey, yang ketiga. Ayah pula mencari rezeki untuk memberi kita makanan, pakaian dan belanja persekolahan serta membesarkan kita. Ayah pula dia berkorban jiwa dan raga dia demi memberi kita makanan, pakaian, belanja persekolahan dan membesarkan kita. Ayah bekerja untuk mendapatkan wang. Ada sesetengah daripada kita ada yang tiada lagi ayahnya. Jadi ibunya pula terpaksa mencari rezeki untuk memberi makan kepada kita. Bayangkan betapa besarnya pengorbanan kedua ibu bapa kita. Yang keempat, Islam mengajar kita supaya sentiasa patuh dan taat pada suruhan ibu bapa selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Maksudnya macam mana? Apa sahaja suruhan ibu bapa yang tidak mendatangkan dosa kepada kita, wajiblah kita turuti. Kalau sekiranya suruhan itu yang boleh mendatangkan keburukan dan dosa kepada kita, hendaklah kita elakkan. Namun demikian, ada ke ibu dan bapa kita akan menyuruh kita melakukan perbuatan yang mungkar? Sebagai contoh, ada ke ibu kita akan minta kita mencuri? Adakah ayah kita akan minta kita merompak? Tidak ada. Kalau ada yang cakap macam tu, jangan kamu turuti. Hormat sahaja apa permintaannya dan janganlah kamu turuti. Yang kelima, sekiranya kita tidak menghormati ibu dan bapa kita, kita akan mendapat dosa yang besar. Derhaka kepada ibu dan bapa ini merupakan satu dosa yang sangat besar. Ada kisah di mana ada seseorang itu dia mempunyai dosa kepada ibu dan bapanya, kepada ibunya. Apabila menjelang saat kematiannya, dia mengalami keseksaan untuk mati. Rupa-rupanya dia mempunyai dosa kepada ibu dan bapanya. Datang ibunya kemudian mengampunkan dosanya, barulah ia dapat mati dengan tenang. Cuba bayangkan betapa besarnya martabat dan ketinggian budi ibu dan bapa kamu di dalam agama Islam. Cuba bayangkan sewaktu ibu dan bapa kita masih hidup ni, sentiasalah meminta keampunan daripada mereka. Kerana apabila mereka telah meninggal dunia, kita tidak dapat lagi untuk memohon ampun dan maaf sekiranya kita mempunyai kesalahan daripada mereka. Yang keenam, sekiranya kita tidak mentaati ibu bapa kita, hidup kita juga tidak akan diberkati dan kita akan mendapat azab yang berat di akhirat. Maksudnya akan dimasukkan ke dalam neraka, dibakar oleh api neraka yang sangat panas. Kehidupan kita juga tidak sempurna, keluarga akan menjadi tidak bahagia dan keharmonian masyarakat akan terancam. Dan yang ke-8, sebagai anak, kita harus sentiasa mendoakan kesejahteraan ibu dan bapa kita. Ini wajib. Selepas solat, bangun tidur, bacakan doa untuk kedua ibu bapa kita. Bagaimana cara untuk kita membaca doa kepada kedua ibu bapa kita? Ada satu doa yang sangat ringkas. Cuba ikut cikgu baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana zunubana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah,
ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, serta kasihanilah mereka sebagaimana mereka mendidik kami ketika kami masih kecil. Ini doa yang sangat mudah. Allahumma firli zunubana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Jika susah, boleh kamu cuba hafal dengan cara menyanyi. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, kama rabbayani saghira. Ya, jika kamu susah nak baca, boleh minta ibu bapa kamu mengajar berkaitan dengan doa kepada kedua ibu bapa. Ini sangat mudah dan baik. Kita sudah mula sampai ke peringkat akhir pengajaran kita pada hari ini. Apa yang cikgu nak kamu lakukan, berdasarkan daripada lembaran nota yang cikgu berikan, tulis nota, kemudian potong dan tampalkan keratan doa yang berwarna kuning ini di dalam buku nota. Jangan lupa tulis tarikh dan juga hari pada hari ini di atas bahagian kanan dan kiri buku nota kamu. Cikgu harap kamu memahami apa yang telah cikgu ajarkan kepada kamu pada hari ini dan kamu dapat menjadikan ia sebagai satu semangat dan kesedaran untuk kita semua menghormati kedua ibu dan bapa kita. Ingat, menghormati kedua ibu bapa itu adalah wajib dan ia adalah tuntutan daripada agama kita. Baik, terima kasih dan jumpa lagi pada sesi pengajaran akan datang. Cikgu harap kamu dapat menyiapkan tugasan yang telah cikgu berikan dan cikgu juga berharap supaya kamu semua sihat sejahtera dan terhindar dari sebarang penyakit yang berbahaya. InsyaAllah. Jumpa lagi pada sesi pengajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.